Assalamualaikum anak-anak. Kita bertemu lagi dekat video seterusnya, video Sains Sosial dan Pembangunan Insan 5 tahun oleh Muadibah Nur dan Muadibah Alia. Anak-anak dah sedia nak tengok video seterusnya? Untuk tajuk kali ini iaitu habitat tumbuh-tumbuhan. Tajuk ini kita akan terbahagi kepada 3, iaitu tumbuhan yang tumbuh di atas tanah, tumbuhan yang tumbuh di atas air dan tumbuhan yang tumbuh di atas pokok lain, iaitu pokok yang menumpang hidup di pokok lain. Anak-anak boleh buka pada muka surat 10. Okey, kita tengok satu persatu pokok yang ada di dalam buku ini. Yang pertama ialah pokok kelapa. Okey, ini ialah rupa pokok kelapa. Seterusnya pokok jagung. Okey, ini ialah pokok jagung, antara pokok yang hidup tumbuh di atas tanah. Okey, seterusnya ialah pokok kaktus. Pokok kaktus tumbuh di atas tanah. Seterusnya pokok bunga raya. Selain itu, pokok pandan dan juga pokok kelapa sawit. Okey, ini adalah contoh-contoh pokok yang tumbuh di atas tanah. Seterusnya pada muka surat 11, anak-anak boleh tengok pada bahagian yang atas itu, iaitu tumbuhan yang hidup di dalam air. Dekat buku ni diberi 4 contoh, iaitu yang pertama pokok kiambang, keladi bunting, teratai dan rumpai air. Jom kita tengok. Yang pertama ialah pokok kiambang. Okey, jika anak-anak tengok, pokok ini di bawahnya ada akar. Akar ini bertujuan untuk menyerap oksigen yang berada di dalam air bagi meneruskan kehidupan dia. Kedua, pokok keladi bunting. Jika anak-anak tengok, pokok keladi bunting ini mempunyai beg udara bagi tujuan pengapungan. Seterusnya, yang ketiga, pokok teratai. Okey, pokok teratai ini mempunyai bentuk daun yang rata. Tujuan dia bagi tujuan pengapungan. Contoh yang terakhir sekali ialah pokok rumpai air. Okey, bagi pokok rumpai air ini, dia hidup sepenuhnya di dalam air, iaitu di dasar air. Tengok pula pada bahagian bawah muka surat 11, iaitu tumbuhan yang hidup di atas pokok lain ataupun kita panggil parasit, ataupun lebih mudah lagi kita panggil pokok yang menumpang. Okey, kita tengok yang pertama ialah pokok cendawan. Okey, anak-anak mesti suka makan cendawan kan? Yang kedua iaitu pokok paku pandan. Seterusnya, yang terakhir contoh yang diberikan ialah pokok paku pakis. Yang terakhir sekali, kita akan kenal pokok buah-buahan. Anak-anak nak tahu, buah-buahan baik untuk tubuh badan kita. Jom kita tengok pokok yang pertama. Okey, pokok yang pertama ni ialah pokok pisang. Inilah rupa pokok pisang. Okey. Yang kedua ialah pokok rambutan. Rambutan ada 2 warna, iaitu merah dan juga kuning. Seterusnya, pokok durian. Buah durian mempunyai duri yang tajam dan isi di dalamnya berwarna kekuningan. Seterusnya, pokok mangga. Inilah rupa pokok mangga. Contoh yang seterusnya ialah pokok manggis. Buah manggis berwarna ungu gelap. Di sebelahnya pula ialah pokok temikai. Pokok temikai tumbuh secara menjalar. Okey? Isi buah temikai ada 2, ada yang berwarna merah dan ada juga yang berwarna kuning. Lihat pada muka surat 18. Soalannya ialah, berapa banyak teratai dan kiambang? Soalan itu, dia suruh anak-anak untuk kira
berapa banyak bunga teratai di dalam tasik dan berapa banyak bunga kiambang di dalam tasik itu. Dan apabila ada anak-anak sudah mengira, anak-anak perlu bulatkan jawapan yang betul di dalam petak di bawah. Ada berapa banyak? Contohnya 2. Jadi bulatkan 2. Pergi kepada muka surat 19. Pada muka surat 19, soalannya ialah letakkan huruf awal bagi setiap perkataan. Jadi, anak-anak perlu lihat gambar apa yang diberikan pada soalan. Dan apabila sudah mengetahui apa jenis tumbuhan, anak-anak sudah boleh letak huruf awalannya. Seterusnya, buka muka surat 20. Batang kayu dan batang lembut. Soalannya ialah, adakah tumbuhan ini mempunyai batang kayu atau batang lembut? Warnakan jawapan yang betul. Jadi, anak-anak perlu lihat gambar yang diberi. Contohnya, kaktus. Adakah pokok kaktus mempunyai batang kayu atau batang lembut? Pokok kaktus mempunyai batang lembut, anak-anak. Jadi, apabila anak-anak sudah mengetahui jawapannya, anak-anak perlulah warnakan jawapan yang betul di ruangan jawapan yang disediakan. Soalan yang seterusnya, anak-anak buka muka surat 21. Soalannya ialah, tandakan raid atau pangkah untuk daun yang lebar. Jadi, anak-anak perlu melihat gambar tersebut. Yang mana satu pokok yang mempunyai daun yang lebar? Bila anak-anak dah jumpa mana pokok yang mempunyai daun yang lebar, jadi anak-anak perlulah tandakan right pada petak kosong yang disediakan di bawah. Okey anak-anak, apabila anak-anak sudah tahu jawapan untuk pokok yang mempunyai daun yang kecil, anak-anak perlulah pangkah pada kotak yang disediakan di bawah. Seterusnya, soalan pada muka surat 22. Okey, anak-anak buka muka surat 22. Soalannya ialah, nyatakan ya atau tidak dan warnakan jawapannya. Okey, macam mana kita nak buat soalan ni ya? Anak-anak lihat gambar di bawah. Gambar pokok pisang. Apabila anak-anak sudah mengetahui itu adalah pokok pisang, jadi langkah seterusnya, anak-anak perlu melihat gambar di sebelahnya. Adakah itu buah pisang? Kalau ya, maka anak-anak perlulah warnakan jawapannya pada kotak yang mempunyai perkataan ya. Perkataan ya. Jikalau buahnya tidak sama dengan pokoknya, maka anak-anak perlulah warnakan pada kotak yang mempunyai perkataan tidak. Tidak. Soalan seterusnya pada muka surat 23. Soalannya ialah, padankan pokok dengan buahnya. Jadi, anak-anak perlu melihat pokok tersebut dan lihat pada buah. Mana satu pokok dan buahnya adalah sama. Jadi, apabila sudah mengetahui, anak-anak perlulah padankan pokok tersebut dengan buah yang betul. Okey anak-anak, sampai di sini sahaja latihan dan pembelajaran untuk hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami apa yang Muadibah ajarkan hari ini.
Okey anak-anak, Assalamualaikum. Selamat belajar.